إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis, sedang hadirin tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan pada pagi yang berbahagia ini dalam majlis ilmu yang mana tema perkampungan sunnah pada tahun ini berkaitan dengan maqasid syariah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira sebelum saya Al-Fadhil Ayahanda Datuk Dr. Johari bin Mat telah memberikan gambaran ataupun penjelasan umum tentang maqasid syariah dan terminologi maqasid syariah ini, satu terminologi yang telah popular beberapa tahun kebelakangan ini dalam konteks negara kita, walaupun topik ini telah dibahaskan oleh para ilmuwan Islam ratusan tahun yang lalu. Namun kalau kita lihat pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, topik maqasid syariah ini dia tak jejak lagi. Kalau orang belah Kelantan, Terengganu, kita tak jejak, maknanya dia tak sampai ke tanah lagi dia punya perbahasan dan juga rincian tentang perkara ini. Kerana para ulama, para ilmuwan Islam, usuliyun, pakar-pakar dalam bidang usul, pakar-pakar dalam bidang fiqh, tokoh-tokoh seperti Al-Imam Al-Ghazali, tokoh seperti Al-Imam Al-Syatibi, tokoh seperti Al-Imam Ibn Ashur, ketika mana mereka membahaskan topik ini tentunya pada zaman mereka dan dalam kerangka fiqh pada waktu itu. Cuma kita hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ia telah mula cuba diterjemahkan. Kerana bila bercakap soal maqasid syariah ini, dia merangkumi seluruh kehidupan, mengurus kehidupan demi mencapai objektif syariat. Yakni agama ini diturunkan, tujuannya adalah untuk menjaga urusan kehidupan manusia. Sebab itu dia tak lari daripada membahaskan topik-topik seperti ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat, perkara-perkara yang tidak manusia memerlukan dan berkehendak dengan perkara tersebut, ataupun perkara yang bersifat dengan hajiyat, perkara yang keperluan manusia tetapi tidak terlalu mendesak, tanpanya manusia tetap boleh hidup. Tetapi dia perlu kereta, kita perlu, tapi tak ada kereta, tak ada kenderaan, kita boleh hidup. Bukan kata kita tak ada kenderaan kita tak boleh hidup, kita boleh hidup, tetapi kita perlu kenderaan pada hari ini. Dan demikian juga yang ketiga, tahsiniyat, perkara-perkara yang disebut sebagai memperindah dan melengkapkan lagi kehidupan manusia, memperelokkan lagi kehidupan manusia. Itu pun satu perkara yang penting pada hari ini, dilihat daripada pelbagai perspektif. Kerana apabila manusia gagal membezakan antara daruriyat, perkara yang tak dapat tidak dia kena lakukan, dia perlu untuk memeliharanya, ataupun hajiyat ataupun tahsiniyat, yang ni dia gagal dalam membezakan keutamaan. Fiqh al-awlawiyat dia akan fail kalau dia gagal membezakan ketiga-tiga perkara ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila para ilmuwan bahaskan benda ni, saya tak perlu nak mukadimah panjang lah, sebab saya yakin Dr. Johari dan banyak lagi topik-topik yang akan tuan-tuan dan puan sekalian dengar pada perbahasan dalam perkampungan ini. Dan kerana saya diberikan tajuk berkaitan dengan penjagaan nyawa,
hifdun nafs. Cuma saya nak pergi tu, nak bagi topik tu nak masuk bagi cantik sikit lah. Daripada maqasid syariah kepada pecahan-pecahannya secara asasnya, dan kemudian pergi kepada daruriyat al-khams, keperluan yang 5. Keperluan yang tak dapat tidak manusia kena jaganya. 5 perkara basic yang selalu kita dengar. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta benda, dan menjaga nasab keturunan manusia. Walaupun ada perbincangan daripada kalangan ulama fiqh, ulama usul, soal ada kata keturunan ni tak termasuk di sini, keturunan ni termasuk dalam penjagaan penjagaan nyawa dan sebagainya, itu bab kedua. Tapi saya nak katakan asas 5 perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia sebenarnya kelima-lima perkara ini dia berada dalam kesemua cabang perbincangan topik maqasid asy-syariah. Sama ada dalam daruriyat, perkara ni diperlu sangat-sangat, apa yang diperlukan dalam menjaga urusan agama manusia. Tak dapat tidak kena. Apa yang diperlukan dalam urusan menjaga nyawa manusia, tak dapat tidak diperlukan benda ni. Apa yang diperlukan dari sudut menjaga akal, menjaga harta benda, dan menjaga apa dia satu lagi? Menjaga nasal keturunan manusia. So 5 perkara ini dia berada dalam ketiga-tiga cabang asas. Daruriyat, tak dapat tidak perlu. Kedua, dia juga berada dalam hajiat, yang manusia berkehendak dengannya, tapi tanpanya manusia tetap boleh hidup, tapi susah, tak senang hidup dia. Dan yang ketiga, tahsiniyat, dia memperindahkan lagi, memperelokkan lagi, dia melengkapi sahaja apa yang sedia ada. So jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara perkara ni yang diperlukan objektif syariat untuk kita menjaga dan memeliharanya adalah apa? Topik kita pada pagi ini, topik saya pada pagi ini, iaitu hifdun nafs, menjaga nyawa manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat daripada perspektif Al-Quran dan juga As-Sunnah, bagaimana agama kita menetapkan kepentingan penjagaan nyawa. Dalil-dalil kalau kita himpunkan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah cukup banyak sekali. Cuma saya cuba nak relate dengan realiti dan keadaan semasa. Maknanya apa yang telah terkandung dalam nas, dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dan kemudian related dengan kita punya kehidupan pada hari ini, supaya topik yang kita bahaskan ini lebih mendasar. Tuan-tuan dan puan sekalian, dari perspektif menjaga nyawa ini, kalau kita teliti balik, dia ada 2 perspektif. Dia ada 2 cara bagaimana agama berusaha, ataupun bukan agama, memerintah kita untuk merealisasikan objektif syariat ini pada tajuk penjagaan nyawa ini. Dia ada sama ada dari perspektif min jihatil wujud, dia panggil, dan juga min jihatil adam. Dia ada dua perspektif. Satu dari perspektif dia panggil melestarikan kewujudannya. Nak jaga nyawa ni, bagaimana agama mengajar kita untuk menjaga nyawa ni. Cara agama ajar kita untuk menjaga nyawa, satu dari perspektif merealisasikan, ataupun dari perspektif melestarikan kehidupan. Apa maksud melestarikan kehidupan ni? Saya cuba nak bagi terjemahan yang mudah. Contoh, okey, satu yang agama tetapkan, tasyri'uz zawaj, menetapkan pensyariatan perkahwinan. Pasal apa? Pasal dengan perkahwinan dia boleh menambahkan kehidupan. Sebab itu kata Nabi SAW di dalam hadis, tazawwajul waludul wadud fa inni mukathirun bikumul umami yaumal qiyamah. Hendaklah kamu berkahwin dengan mereka-mereka yang boleh melahirkan anak yang banyak, yang ramai, dan juga dengan wanita-wanita yang mereka ada sifat mengasihi kamu, yang mana kata Nabi, aku berbangga dengan ramainya umatku di akhirat kelak. Maknanya meramaikan umat. Bila ramai umat ni, maknanya ramailah yang bernyawa, ramailah kehidupan. Maknanya salah satu perspektif cara agama untuk nak melestarikan ataupun untuk nak menjaga nyawa ni, antara dari perspektif melestarikan kehidupan ini, tuan-tuan, nombor satu sekali, agama suruh kita kahwin. Lepas tu kata Nabi dalam hadis yang lain kepada pemuda-pemuda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghadda lil basar wa ahsana lil farj.
Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija. Hadis Bukhari. Maksudnya, wahai sekalian para pemuda, barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu, hendaklah dia berkahwin. Sesungguhnya perkahwinan itu dia mampu untuk fa innahu aghadda lil basar, dia mampu untuk menjaga mata pandangan kamu, dan juga mampu untuk menjaga kehormatanmu. Barang siapa yang tak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu merupakan benteng pertahanan dalam mempertahankan keadaan, yakni mempertahankan maruah. Jadi ini yang agama tunjuk. Bahkan banyak dalil dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, contohnya dalam surah An-Nahl ayat yang ke-72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada kalangan kamu itu berpasangan. Dan daripada hasil pasangan kamu ini, kamu akan dapat anak dan akan dapat cucu. Maknanya dari satu perspektif kita faham, untuk melestarikan kehidupan dalam merealisasikan penjagaan nyawa yang dituntut oleh syariat, nombor satu, kahwin. Tuan-tuan dan puan-puan, itu nombor satu. Sebab itu, kalau tengok dalam Jabatan Perangkaan negara kita, perkahwinan pada tahun 2017, jumlah perkahwinan orang Islam, tak ambil jumlah perkahwinan orang bukan Islam, jumlah perkahwinan orang Islam tahun 2017 ada 134,008 orang, turun 6.1% berbanding 2016 142,712, turun berapa persen? 6.1%, kurang nikah, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ini kena bagi semangat supaya kahwin. Hak yang kahwin lebih tu bab kedua. Hak tu saya tak masuk bab tu sensitif, macam-macam tahu. Tuan-tuan dan puan sekalian, ni saya masuk topik hak yang tak kahwin lagi, anak-anak muda kita pergi kahwin berhabis wang. Ya, tentunya kita melihat pelbagai perspektif sebelum nak kahwin. Lihat dari sudut kemampuan, melihat dari sudut kufunya dia, melihat dari sudut persediaan psikologinya, persediaan fizikalnya, persediaan harta bendanya, itu topik yang tentunya wajib. Cuma encourage untuk kahwin ini satu benda yang penting. Daripada encourage sebelum ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ada pula ialah kita tidak ada masalah. Contohnya bila ada kempen penggunaan, minta maaf saya sebut penggunaan kondom, contohnya kempen penggunaan kondom. Apa perlu kempen yang macam ni? Bagi saya kempen macam ni tak perlu pun, tuan-tuan dan puan sekalian. Kempen, betul ada yang mengatakan bahawa saja kempen seperti ini perlu untuk kita nak kawal, nak kontrol HIV contohnya, jangkitan HIV contoh. Oh, kita kena kempen. Tuan-tuan, kempen membuka ruang kepada perkara yang banyak, mafsadah yang lebih buruk. Agama syariatkan kahwin untuk menjaga nyawa. Dan menjaga nyawa ni kita kena ingat, dia berkaitan dengan satu lagi ni yang last yang akan diajar nanti pada kelas-kelas yang seterusnya, penjagaan nasab dan keturunan. Dia ada kaitannya, dan kaitannya sangat rapat. Jadi tuan-tuan, kita nak, bila kita menjaga nyawa ni dari perspektif perkahwinan ini, memperbanyakkan lagi keturunan, memperbanyakkan lagi umat manusia, nak umat yang berkualiti, umat yang lahir daripada perhubungan yang suci, yang diiktiraf agama. Sebab itu kita kena faham perspektif ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, dan berkaitan dengan topik ini juga, sebab itu kewujudan mahkamah syariah pada hari ini. Mahkamah syariah ni sepatutnya tugasnya adalah untuk mempermudahkan perkahwinan, bukan menyusahkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, mempermudahkan perkahwinan, bukan menyusahkan. Itu perkara yang kita bimbang berlaku pada hari ini. Kenapa? Contoh saya bagi tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh kes, dia ada berkaitan banyak lah. Dia ada berkaitan dengan sagi mahkamah syariah, dia ada berkaitan dengan jabatan pendaftaran, sat lagi dia berkaitan dengan pelbagai lagi perkara-perkara yang bersangkut paut. Contohnya perkahwinan anak yang tidak sah taraf ni, ataupun perkahwinan orang-orang yang dia tak daftar perkahwinan dia.
ataupun dia tak daftar akibat daripada anak dia ni tak dikategorikan sebagai rakyat dalam negara kita, tak ada IC biru dan tak ada pengenalan diri pun. Sebab apa? Sebab mereka duduk di hulu contohnya. Tak semua orang hulu lah. Contoh saya katakan, mereka duduk di mana, di belah-belah perkampungan orang asli, dia tak ambil bab. Mak pak dia sebahagian kecil mungkin pada hari ini yang masih tak ambil bab soal registration anak-anak dia. Jadi tiba-tiba nak kahwin, bila main nak kahwin tak boleh kahwin, tuan-tuan. Jadi dia nak kena pergi duk susah perkara benda. Isu-isu dan keadaan yang macam ni, dia membuka ruang kepada berlaku kemaksiatan yang banyak. Sebab itu peranan Mahkamah Syariah ni, saya tekankan sekali lagi, tuan-tuan, dia mencari ruang untuk mempermudahkan, bukan mencari ruang untuk menyusahkan. So ini perkara penting. Demikian juga tuan-tuan, banyak kes yang berlaku, tak perlu nak sentuh banyak sangat tentang topik ini. Demikian juga soal create awareness. Awareness, kita nak lahirkan kesedaran orang tentang kepentingan berkahwin, juga tentang kepentingan menjaga nasab keturunan, juga tentang bahayanya zina, bahayanya perhubungan tanpa asas perkahwinan. Jadi ini program-program yang seperti ini perlu diperhebatkan dari masa ke semasa demi kita melaksanakan tuntutan syarak, iaitu untuk menjaga nyawa dari perspektif melestarikan kehidupan. Nak banyak kehidupan ni dengan cara yang terhormat, dengan cara yang penuh dengan barakah. Itu satu. Yang keduanya, masih lagi dalam cara merealisasikan maqasid syariah dari perspektif penjagaan nyawa ini, yakni melestarikan kehidupan. Yang kedua, iaitu memastikan kecukupan keperluan kehidupan, seperti makan minum, pakaian, tempat tinggal, dan kesihatan. Ini dibahaskan secara terperinci di dalam agama kita, di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Contohnya berkenaan dengan makan dan minum. Tuan-tuan, Nabi SAW bila Nabi masuk ke Madinah, apa yang Nabi sebut? Selalu kita dengar hadis ini. Ya ayuhan nas afshus salam wa at'imu at-ta'am wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wasallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Maksudnya, wahai sekalian para manusia, sebarkan kesejahteraan, sebarkan salam. Dan kemudian kata Nabi, beri makan, bagi makan. Dan kemudian kata Nabi SAW, hubungkan silaturahim. Dan kemudian semayang di malam hari, di saat manusia sedang tidur. Kamu akan masuk syurga dalam keadaan yang sejahtera. Assalam. Poin saya kat sini yang kedua ni, wa at'imu ta'am, bagi makan. Nak jaga nyawa ni tuan-tuan, nak melestarikan kehidupan ni, nak kena jaga, kena ada makan. Kalau tak ada makan, tak ada makan tuan-tuan dan puan sekalian, rakyat marah. Kalau tak ada makan, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di negara-negara Afrika yang tak cukup makan, sanggup berbunuhan untuk makanan. Jadi makanan penting. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan dan puan sekalian, agama kita ni betapa syariat ini dia menyeluruh. Dia bukan tertumpu kepada manusia yang makhluk yang kita lihat dengan mata kasar kita saja, bahkan termasuk makhluk di alam lain, jin. Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah, hadis yang cukup masyhur, hadis menceritakan tentang kumpulan jin, wafdul jin, satu kumpulan jin yang mai bertemu dengan Nabi SAW min nasibin, daripada nasibin. Nasibin ni tempat, kata Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani, satu tempat yang berada antara Iraq dengan Syam. Dia pemai jumpa Nabi SAW. Dia pemai mengadu kepada Nabi SAW. Apa yang dia mengadu? Fasa'aluni az-zad. Dia minta kepada Nabi SAW ni makanan. Kemudian kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, fada'autullaha lahum alla yamurru bi'idhamin wala birawthatin illa wajadu 'alaiha ta'ama. Maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kepada mereka, tidaklah mereka melalui sebarang bentuk tulang ataupun najis kotoran ataupun kekotoran, melainkan mereka akan mendapatkan daripadanya makanan.
makanan jin ni dia mai daripada mana? Mai daripada benda tu. Tulang-tulang ataupun kotoran-kotoran. Jadi sebab tu kita ni dilarang beristinja dengan tulang, beristinja dengan makanan yang buangan, yang dibuang kotoran ini. Sebab apa? Sebab itu merupakan makanan jin. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Betapa nak bagi tahu, walaupun kehidupan mereka tidak secara langsung berkaitan dengan kehidupan seharian kita, tidak secara langsung saya katakan, berkaitan dengan kehidupan seharian kita, tetapi Allah tetap subhanahu wa ta'ala berikan hak kepada mereka. Allah jaga mereka. Tuan-tuan, apatah lagi dalam mengurus kehidupan kita yang hidup atas muka bumi ini. Tuan-tuan, yang kita dikategorikan antara mukallaf yang dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai objektif syariat, menjaga nyawa ni. Tuan-tuan, okey? Dan demikian juga kalau kita lihat di dalam surah Quraisy, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di penghujung ayat, apa dia? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah yang telah memberikan makan kepadamu dan juga yang telah mengangkat sebarang ketakutan daripadamu. Maka ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan apa yang Allah lakukan ke atas hamba-Nya. Allah bagi kita makan. Sebab itu kalau dilihat daripada perspektif ini, pemimpin contohnya daripada seluruh perspektif, pemimpin keluarga ke, pemimpin komuniti ke, pemimpin masyarakat ke, pemimpin politik ke, pemimpin negara ke dan sebagainya, ini antara tugas yang dia kena buat. Dia kena memastikan rakyat cukup makan. Dia kena memastikan anak pinak, isteri dia, keluarga dia cukup makan. Dalam komuniti, pemimpin masyarakat, dia kena pastikan orang tak lapar cukup makan. Baru kita bercakap soal menjaga nyawa. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, kemudian dari perspektif kalau kita tengok selain daripada makan, soal pakaian ini walaupun secara langsung, secara direct, orang kata pakaian ni kok mana yang dia boleh menjaga nyawa ni? Apa kaitan dengan menjaga kehidupan ataupun menjaga nyawa? Tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah satu keperluan manusia. Bahkan ia termasuk dalam menjaga nyawa ini, perspektifnya luas. Contoh kita bagikan di sini. Apabila Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak-anak Adam, kami telah turunkan kepada kamu pakaian. Pakaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pakaian. Allah menetapkan kepada kita pakaian. Yuwari sawatikum, yang mana ia menutup kehormatanmu, kemaluanmu, yakni depan dan belakang. Warisha, dan juga ia merupakan satu pakaian yang memperindahkan penampilanmu. Maknanya pakaian ia satu perkara yang menjaga kehormatan manusia. Dan tentunya kehormatan ini ada hubung kaitnya dengan soal menjaga kehidupan dan nyawa manusia. Tuan-tuan, walaupun tidak secara direct langsung, tetapi mesejnya ada di situ. Message. Sebab itu tuan-tuan, sebab ini keperluan. Manusia tanpa pakaian diangkat daripadanya kehormatannya. Orang tak respect, orang tak hormat. Orang rasa pelik. Baru-baru ni ada di sebelah Kuala Lumpur sana, ada siapa dia mungkin dia tak sedang ke apa ke, seorang-seorang dia tengah-tengah KL, tengah kesesakan Kuala Lumpur, tak pakai baju, telanjang bulat, dari naik atas kereta orang bergoyang sana sini, dia mungkin tak sedang. Jadi orang nampak pelik sebab tak berpakaian. Tuan-tuan dan puan sekalian, so ini bila terangkatnya kehormatan manusia, hilangnya rasa hormat kepada manusia ataupun kepada seseorang, tuan-tuan, dia akan terdedah kepada bahaya dalam kehidupan dia. So itu poin yang kedua berkaitan dengan libas, pakaian, dan sakan tempat tinggal, kehidupan. Manusia memerlukan, salah satu yang diperlukan oleh manusia untuk menjaga nyawanya, menjaga keselamatan dirinya adalah tempat tinggalnya. Daripada sekecil-kecil tempat tinggal sampai sebesar-besar tempat tinggal.
Daripada tempat tinggal dalam negara yang aman sampai ke tempat tinggal dalam negara yang tidak aman, huru hara. Kita duduk dalam negara aman, alhamdulillah kita boleh duduk macam ni. Tapi kalau orang yang duduk di Syria, dia duduk di Palestin, dia pada rumah dia duduk tengok je atap. Sebab tak tahu orang nak bom bila. Tuan-tuan. Jadi sebab itu tempat tinggal ini merupakan perkara yang penting. Pemilihan tempat tinggal di mana, dari sudut kedudukannya. Kita mungkin lihat dari perspektif, oh ini tanah ni boleh ke tak boleh ni. Ni tepi bukit ni kuat tak kuat dia punya ni structure dia. Itu kita. Tapi mereka di sana bukan melihat soal tu. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang menyumbang untuk membina rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka. Dan mereka pun tak boleh pastikan rumah ni boleh kekal berapa lama, mereka tak tahu. Jadi itu hubung kait antara tempat tinggal dengan ni. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Surah An-Nahl ayat 40. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bagi kamu rumah-rumah tempat untuk kamu menetap dan tinggal di situ. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daripada kulit-kulit al-an'am, haiwan-haiwan peliharaan. Kulit-kulit tu boleh buat jadi rumah pada waktu itulah. Okey. Tapi sekarang ni pun orang buat juga. Tuan-tuan dan puan sekalian, jangan ingat waktu tu saja, dia terguna pakai sampai ke hari ni. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum, dia boleh meringankan kamu, yakni ketika mana kamu, sama ada kamu bermusafir ataupun sama ada kamu menetap di situ, tutup, jaga kehidupan, jaga keadaan kamu, jaga keadaan dirimu. Dan juga yang mana ia diambil daripada aswafiha. Aswafiha ni daripada kulitnya kambing biri-biri, daripada aubariha, kata ulama tafsir, aubar merujuk kepada kulit unta, asy'ariha merujuk kepada kulit kambing. Yang mana dia jadikan asas, barangan asasan ni barangan dalam rumah, perabot. Dulu orang buat yang tu lah. Dulu kulit, orang pakai kulit, dia buat barang dalam rumah, balut yang ni, tutup yang ni, tutup yang ni, pakaian dan sebagainya, selimut dan sebagainya. Itu dulu. Jadi maknanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan buyut ni sakana. Tuan-tuan kena ingat perkataan sakan ni. Sakan ni dari perspektif bahasa Arab, perkataan sin, kaf dan nun, ia bermaksud tempat tinggal, tempat kita menetap, tempat yang aman. Sebab itu kalau kita tengok as-sakinah, as-sakinah ni, sakinah maksud apa? Ketenangan. Ketenangan ni asal perkataan pokok, kata akarnya apa dia? Sakan, sakinah. Sebab itu bila kata rumah ni, dia mesti suasana dan tempat yang aman. Bila aman, nyawa kita terjaga dan terpelihara. So itu dia punya maksudnya. Kemudian juga dari perspektif kita lihat dari perspektif kesihatan. Ini untuk menjaga nyawa. Dan ini keperluan manusia, yang mana manusia perlu berkehendak kepada perkara-perkara ini untuk tujuan melestarikan kewujudan. Nak bagi hidup ni panjang. Nak bagi keadaan ni, bila keadaan hidup panjang, selamat, manusia dapat menjaga nyawa dan keadaan mereka, antaranya kesihatan. Kesihatan ini perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu dia topik-topik yang macam ni kalau dirincikan lagi. Kita bahas berkenaan dengan rumah Menteri Perumahan mai tadi. Tadi lalu nampak depan tadi YB Datuk Zuraidah. Saya sampai tadi dia on the way nak balik. Itu Menteri Perumahan. Elok kalau orang perumahan cakap topik ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, dah lah saya cakap sungguh. Baru realistik dia kena. Kita bercakap dari perspektif syariat. Dia bercakap, dia mungkin nak bercakap dari affordable house. Rumah-rumah mampu milik. Dia bercakap soal keperluan sekarang, soal apa ni, penjualan rumah pada hari ini. Contoh, bukan dia lah menteri, bagi pegawai dia lah bercakap, pegawai di kementerian dan sebagainya. Soal kesihatan, kita bercakap soal kesihatan. Betul, saya bercakap soal kesihatan di sini. Kita perlu doktor. Ini baru kita engagekan perbincangan topik maqasid syariah turathi yang sifatnya, sifat perbahasan ini dulu ni, dia perbahasan yang lama tau orang bahas, bukan baru.
daripada kitab-kitab turaf. Petikan-petikan yang saya ambil ini pun daripada perbahasan ulama-ulama terdahulu. Kita nak bawa pada hari ini, kalau kita masih lagi bawa dalam kerangka pemikiran dulu, dia tak boleh. Dia kena engagekan dengan kehidupan sekarang, baru dia kena. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita bahas kesihatan, kena bagi doktor ni cakap pasal diabetes, cakap pasal gout, cakap pasal jantung, baru dia relate dengan kehidupan seharian kita. Dan demikian juga bila cakap soal keamanan, makan, minum, kemudian kita bercakap soal tempat tinggal, kita bercakap soal pakaian, kita bercakap soal kesihatan, demikian juga soal keamanan kesejahteraan. Sebagai ahli keluarga, kita nak keluarga kita berada dalam suasana yang aman demi menjaga nyawa, demi melestarikan kehidupan. Okey, kalau kita berada dalam satu komuniti, kita nak komuniti kita selamat, upah Pak Gad. Kalau di sebelah Kuala Lumpur sana, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka ada satu kawasan, mereka upah Pak Gad seorang duduk depan, jaga, tarik tali, turun tali dan sebagainya, jaga kawasan tersebut. Ada rumah yang gated community yang duduk yang tu yang mahal dah, mereka ada Pak Gad mereka yang lain yang dah berbayar maintenance fee dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tujuan nak suasana tu aman. Sebab itu aman ini satu perkara yang sangat penting. Saya tertarik bila Syekh Salim Al-Hilali, Syekh Ali Hasan Al-Halabi juga menulis soal ini, soal menjaga keamanan ini. Menjaga keamanan ditanggungjawab setiap individu dalam sebuah negara, siapa-siapa pun. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala pada lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, bila Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jadikanlah bumiku ini bumi yang aman. Al-balad merujuk kepada Makkah Mukarramah pada ketika itu. Dan juga jauhkan keturunanku, anak-anakku, diriku dan keturunanku, anak-anakku ini daripada menyembah berhala, daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perkara pokok yang menjadi keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia meninggal anak-anak dia, meninggal anak dia dan meninggal isterinya. Perkara keutamaannya nak supaya mereka duduk dalam keadaan yang aman, kerana ia berkaitan dengan soal menjaga nyawa, menjaga keselamatan. Keselamatan berkait dengan nyawa, hifdzun nafs. Jadi sebab itu dalam konteks hari ini, ini keamanan berkaitan dengan banyak perkara. Khususnya saya bagi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sentuh sikit social media. Social media yang saya kira topik ini selalu dibahaskan, para asatidzah, para ilmuwan seringkali menegur soal penggunaan social media. Maklumat-maklumat yang tersebar pada hari ini, tuan-tuan, hati-hati kita bahaya. Hati-hati bahaya. Dia boleh menggugat keamanan negara, bahkan boleh menjadikan pertumpahan darah pun. Tiba-tiba keluar dalam ni, kaum India bergaduh dengan kaum Melayu dekat mana, dekat belah, contoh ni dekat mana belah Sungai Petani ni, turun kita semua, depa angkat parang. Benda tak betul. Tapi dia memberikan satu kesan, satu impact kepada orang-orang yang tak berfikir panjang. Kesan negatif. Dia ni pula tok guru silat mana, bawa asah parang dia pun pergi start kereta pergi sana. Tuan-tuan, ini bukan tak berlaku, ini berlaku dalam realiti hari ini. Sebab apa? Sebab social media, sebab cepat sangat buat keputusan, sebab cepat sangat buat andaian pada sesuatu. Dia rosak keamanan negara, dia rosak keamanan komuniti dan masyarakat, rosak keamanan sebuah tempat disebabkan sikap yang seperti ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hadis yang saya selalu baca hadis ni, bila kata Nabi SAW, yataqarabuz zaman, satu masa nanti zaman itu dia akan makin dekat. Dekat ini tafsiran pada waktu itu ditafsirkan dengan cepat masa berlalu. Tapi pada hari ini mungkin kita boleh lihat dari perspektif cepat itu bukan cepat pada masa berlalu, cepatnya info dan maklumat tersebar. Soal benar atau tidak, hari ini saya kebimbangan kita adalah benar atau tidak tak menjadi kayu ukur utama. Yang menjadi kayu ukur utama adalah apa? Aku orang yang pertama dapat info ni, dan aku orang yang pertama sebarkan info ni. Ini problemnya. Jadi bila berlaku sedemikian, Nabi menyatakan beberapa
implikasi daripada perkara tersebut. Kata Nabi SAW, yakthurul jahal, kejahilan banyak, wa yanqusul ilmu berkurangan, orang tak mengaji, orang tak belajar, tak ada ilmu masyarakat. Dan kemudian kata Nabi SAW, seterusnya apa kata Nabi, wa yulqasyuh, manusia ni ada sifat penting diri sendiri, dia kira diri dia saja, dia tak kira orang lain. Sebab apa? Sebab ini page Facebook aku, ini Instagram IG aku, ini Twitter aku. Kau tak mau, kau left group. Ini WhatsApp group aku yang admin. Oh, kau tak suka dekat aku remove kau. Ini realiti. Bila manusia penting, ini saya bercakap dalam konteks penting diri sendiri, yang bukan penting diri sendiri cerita bak luar ni. Ini cerita komunikasi harian. Bila wujudnya ramai yang macam ni, dia tak kira ada perasaan orang, dia tak kira ada keadaan orang, dia tak kira ada sensitivity orang, dia tak kira ada. Dia kira dia. Bila berlaku yang macam ni, kata Nabi SAW, wa yakthurul fitan, fitnah akan banyak, fitnah. Benda tak betul duk mai duk keluar banyak. Banyak fitnah keluar. Tuan-tuan dan puan sekalian. Bila fitnah banyak keluar, kata Nabi SAW, wa yakthuru al-harj, akan banyaknya al-harj. Sahabat Nabi tanya, apa dia al-harj? Kata Nabi SAW, al-qatlu, pembunuhan demi pembunuhan, pertumpahan darah, huru-hara. Hadis Muslim. Rentetan daripada perkembangan dan penyebaran info yang terlalu ni boleh merosakkan keamanan. Banyaknya fitnah. So ini itu tuan-tuan sekalian. Jadi ini perspektif yang kedua. Saya cuba ringkaskan dia punya kerangka perbahasan dia, tuan-tuan sekalian. Perspektif yang ketiga, ya, untuk melestarikan kehidupan ini, dari demi mencapai tuntutan maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa, iaitu al-kasbu fil Islam wa inkaruhu al-bitalah. Kata ulama, iaitu berkenaan dengan bekerja di dalam Islam, pekerjaan. Tuan-tuan dan puan, apa kaitan pekerjaan ni dengan menjaga nyawa? Apa kaitan pekerjaan dengan merealisasikan tuntutan syariat? Tuan-tuan dan puan sekalian, agama kita agama yang berasasnya adalah amal. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Maksudnya itulah syurga yang kami wariskan kepada kalian semua atas apa yang kalian amalkan. Agama kita asasnya adalah amal. Sebab itu bila ada satu Al-Fadhil Ustaz, seorang ustaz ni, dia bercerita tentang baru-baru ni lah viral video dia 2-3 hari ni. Tapi dia dah jawab dah baru ni. Okey lah. Dia kata pasal kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini syaitan takut. Tapi dia dah jelaskan dah maksud dia. Dia dah jelaskan, dia kata maksud dia siapa yang beramal dengan kontennya. Syaitan takut, syaitan lari dan sebagainya. Tak apalah. Tapi saya nak kata begini, kitab tu tuan-tuan, kitab bukan Ihya Ulumuddin sajalah, apa-apa juga kitab ni pun, syaitan bukan takut pada kitab tu. Syaitan ni dia bukan takut pada konten tu. Quran ada dalam tu banyak tu. Contoh dalam Ra' banyak ni tuan-tuan. Ada aja orang curi tabung masjid. Ada aja pencuri kasut, pencuri selipar. Saya tak kata hak mai pegang sunnah ni lah. Tapi nak abang bagi benda ni, ini bukan soal keberadaan. Ini mana boleh kita bandingkan Al-Quran contoh dengan Ihya Ulumuddin ke Arba'in Nawawiyah ke tak layak dibandingkan pun. Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Tapi tak timbul soal syaitan takut kepada teks. Syaitan dia takut kepada siapa? Pengamal teks. Sebab agama kita dia bukan bergantung kepada simbolik, tanda, bentuk dan sebagainya. Oh, nampak bentuk Kaabah syaitan lari. Tuan-tuan, Abu Jahal duduk keliling tu ya dulu. Duk plan nak bunuh Nabi, plan hina Nabi. Dia duduk kat mana?
Dia bukan duduk kat UK. Tak. Dia duduk di keliling Kaabah tu, duduk plan. Abu Lahab memperburukkan Nabi. Ini semua syaitan-syaitan besar pada waktu itu. Jadi ini kita fikir logik lah. Bukan bererti bila kita bercakap topik ni merendah-rendahkan kitab ulama. Tak, bukan topik tu. Tapi cara kita nak suruh orang baca kitab ulama pun, suruhlah dengan cara yang berhemah. Suruhlah dengan cara yang bijaksana. Baca kitab ni ada manfaat banyak dan sebagainya. Dia bukan tentu bab tadi saya bagi contoh satu ya, tapi ustaz tu dah cerita balik dah dia punya maksud dan sebagainya, selesai masalah. Cuma kita tak mau lagi ada benda-benda yang macam ni, kebergantungan kepada satu simbol ataupun satu identiti, satu benda, barangan untuk mengangkat kemuliaan dan martabat seseorang. Itu bukan asas dalam agama kita. Asas dalam agama kita, you nak masuk syurga, you nak mulia, you beramal. Itu asas agama kita, tuan-tuan. Sebab itu berbalik kepada topik ni kita ni, perspektifnya bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Kata Allah Subhanahu, katakanlah, beramallah kamu, beramal, bekerja. Allah Subhanahu wa taala akan tengok apa yang kamu lakukan. Walaupun perspektif ini perspektif ibadat, buat ibadat dan sebagainya, juga berkaitan dengan mengurus kehidupan. Kita nak jaga kehidupan kita, nak jaga makan minum kita, nak jaga nyawa kita, nak kena ada fulus, nak beli makan, nak sediakan tempat tinggal, nak beli pakaian, nak jaga kesihatan, nak kena bekerja. Sebab itu Islam encourage pekerjaan, dan Islam menyindir orang yang meminta-minta tanpa berusaha. Bukan kata hina, bukan kata oh dia minta-minta dia hina, tak. Tapi Islam encourage supaya kalau dia boleh kerja, dia kerja. Sebab itu bila Nabi SAW sebut yadul ulya, berkata Nabi SAW, khairun min al-yad as-sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Bukan bererti kata Nabi hina orang yang terima tu, tapi Nabi berikan satu kata-kata semangat dan motivasi untuk orang yang menerima, suatu hari nanti aku nak jadi orang yang memberi. Supaya dia tak meletakkan dia tak berasa selesa dalam kehidupan tu. Ini yang kita kena bagi semangat kepada masyarakat. Sebab tu bila kita terlibat dengan program-program gelandangan, di Kuala Lumpur kita turun pergi bantu apa dia, mereka yang susah, yang tak ada tempat tinggal. Kami pergi dengan kawan-kawan, dengan rombongan, student mahasiswa. Bila kita turun, tuan-tuan, ada orang yang susah tu, ada homeless ni, tak ada rumah duduk. Ada orang yang dia ada rumah tapi dia selesa dengan hidupnya tu. Dia dah selesa. Dan ada orang yang dia, bila kita bawa makanan kat dia, ni kita bawa makanan ni, saya pergi bagi ni makanan, bajik ni makan. Apa ni? Bihunnya. Amboi. Dia komen, dia kata bihun ni, depa tadi bagi nasi ya. Lain-kali nak bagi kalau tak payah, bihun ni, kita makan nasi ya. Amboi. Kemana dia, ialah dia berusia sikit, mungkin dia tak ingat dengan apa ke. Tapi saya nak bagi tahu, kata depa selesa dalam kehidupan yang macam ni. Depa main duduk ramai-ramai. Ada yang betul-betul susah tentunya, tapi ada segelintir daripada kalangan mereka yang dah selesa. Ini yang saya masukkan tadi, yang Nabi memuji lebih orang yang memberi, Nabi puji orang yang bekerja, seperti mana di dalam hadis Nabi SAW yang Nabi cerita tentang Nabi Daud AS. Kata Nabi, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu makan apa jua makanan pun lebih baik daripada orang yang makan daripada amal tangannya sendiri, daripada kerja tangannya sendiri. Maksudnya Nabi nak bang sini, tidaklah seseorang tu makan makanan yang lebih baik melainkan daripada apa yang dia makan daripada hasil kerjanya sendiri. Ini dia barakah ni, tuan-tuan. Dia bukan kira soal kita duduk minta dan sebagainya, tak. Dapat makan, tak. Nabi tak ajak macam tu. Nabi encourage orang. Walaupun Nabi tak hina,
Tapi Nabi encourage dengan memberikan kata-kata motivasi. Contoh, lebih baik orang yang bekerja, lebih baik orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maknanya apa? Orang yang makan daripada hasil daripada dia meminta-minta, bergantung kepada meminta-minta. Bukan kata hina kata, tapi lebih baik kerja. Lebih baik hang makan daripada hasil tangan hang sendiri. Itu mesej yang Nabi SAW sampaikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu kalau tengok, saya cuba relate dengan realiti semasa. Kita tengok pada hari ini, jumlah tenaga buruh dalam negara kita. Jumlah tenaga buruh ni, yang ni bila kata tenaga buruh ni dari sudut survey tenaga buruh, dia panggil SBT, STB, survey tenaga buruh dalam negara kita, Jabatan Perangkaan. Tenaga buruh merujuk pada siapa-siapa pun yang boleh kerja dengan tak boleh kerja, tu semua. Yang boleh kerja dengan tak boleh kerja, semua. Dia ada lebih kurang dalam 15.46 juta orang. Okey. Dan yang menganggur tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Januari 2019, Jabatan Perangkaan Negara, saya ambil info ni, yang menganggur 2019 Januari baru ni, jumlah penganggur yang ada rekod lah 515,600 orang penganggur. Yang ni tak termasuk lagi yang UNCR, yang mai masuk dalam negara kita, yang pelarian, kemudian yang tak didaftar, masuk secara haram dan sebagainya, tak masuk lagi dua ni. Ini yang kata yang ada rekod, ada 515,600 orang. Ni pengangguran. Jadi bagi orang yang menganggur ni, kita nak encourage dia dengan ni. Nak encourage dia dengan apa? Dengan menyatakan bahawasanya tentang kelebihan pekerjaan. Kena create ni awareness, kena bagi kesedaran kepada mereka pentingnya pekerjaan untuk mengurus kehidupan. Kalau kita tak engage benda ni, tuan-tuan, tak boleh. Jadi kita nak bahas bab ni kita kena relate dengan realiti dan keadaan semasa. Kalau tak, kita masih duduk sembang terawang-awang, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Yang tu yang ketiga. Yang keempat, untuk merealisasikan tuntutan maqasid ni dari perspektif melestarikan kehidupan, iaitu berkenaan dengan soal pemakanan, iaitu bagaimana agama kita haruskan makan makanan haram ketika darurat. Ketika darurat ni demi untuk menjaga nyawa ni. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Surah An-Nahl ayat 115. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kamu bangkai, kemudian Allah haramkan darah, Allah haramkan daging khinzir dan apa-apa yang disembelih bukan dengan namanya. Tetapi bagi sesiapa yang famani turra, sesiapa yang di dalam keadaan yang darurat, keadaan keterpaksaan, ghaira baghin, bukan kerana dia menganiaya, dalam keadaan dia tak menganiaya haiwan tersebut contohnya, wala adin, dan dia tak melampaui batas. Ini potong dah makan-makan tu, dah darurat tadi makan, lepas makan tu dia potong paha buat balik. Tak boleh. Dia bahasa-bahasa dia kata, lagu sedap lah, dia kata bakar ni, paha khinzir ni. Jadi dia dah darurat tadi, dia dah makan dah, selesai lah. Lepas tu dia pergi potong lebih buat balik. Dia tak boleh wala adil, dia tak boleh berlebihan dan melampaui batas. Okay? Fala ithma alaih, kata Allah, tak berdosa sekiranya sedemikian rupa. Jadi objektif syariat ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjaga nyawa. Antara cara yang Islam ajak untuk menjaga nyawa, nak lestarikan kehidupan, tak nak bagi mati. Maknanya Islam encourage kalau boleh doa, bukan tak bagi mati, doa panjangkan usia, doa berikan kesihatan yang baik. Islam bukan minta supaya doa, ya Allah matikanlah aku, tak. Islam tak ajak lagu tu. Islam tak ajak, ya Allah susahkanlah aku, susah, tak. Tuan-tuan, sebab tu Islam dalam doa pun, kalau berkaitan dengan kerja ni, Islam ajak apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah Tuhanku, jauhkanlah aku daripada sifat dapat al-ajz, lemah, dan al-kasal, malah. Angkat kemalasan daripada kehidupan kita, kena kerja. Macam tu juga dari sudut makanan ni, usaha dulu tuan-tuan dan puan sekalian. Darurat tak apa,
demi untuk menjaga nyawa. Itu kefahaman yang perlu kita faham. Dan yang kelima, tuan-tuan, untuk melestarikan kehidupan ini dari perspektif nak capai objektif syariat menjaga nyawa, iaitu at-tadawi, iaitu berubat untuk menjaga kesihatan. Berubat. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, selalu kita baca tiap-tiap tahun, ni nak masuk bulan puasa kita nak baca pula. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa daripada kalangan kamu yang mana dia sakit ataupun dia bermusafir, maka dia boleh qada pada hari-hari yang berikutnya yang lain. Sakit Allah bagi keringanan. Namun pada masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala suruh kita tunaikan pada hari yang lain. Maknanya setelah kita pulih, setelah kita sihat. Maka Islam ajak kita untuk kita sihatkan diri kita. Berubat kalau sakit. Tuan-tuan, dan berubat ni kita kena lebih realistik. Saya berubat ni saya banyak berikan pandangan sajalah. Tegur kadang-kadang kawan-kawan. Dia berkata, tak apalah, dia tak jadi ni kita berubat kampung. Bukan kata berubat kampung tu tak bagus ke, tak betul ke, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi Islam ni ajak, bila kata Nabi SAW di dalam hadis, innallaha anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawu wa la tatadawu biharam. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan penyakit dan Allah turunkan ubat dia. Dan Allah jadikan bagi setiap penyakit itu ubat. Maka berubatlah. Tapi jangan berubat dengan benda yang haram. Bila kata Allah turunkan ubat, Allah turunkan penyakit dan Allah turunkan ubat, tuan-tuan, siapa nak tahu benda ni ubat, benda ni penyakit? Pengkaji yang mengkaji, yang menganalisa, yang membuat kajian. Tuan-tuan, bukan bergantung kepada penceritaan saja semata-mata. Ini orang kata, orang tu kata, dia tu buat jadi. Tak. Dia perlu pada kajian. Dia perlu kepada penelitian. Ini ruangnya sains. Penglibatan sains dalam kita nak capai maqasid syariah. Mana boleh kita pisahkan dua ni? Tak boleh. Ini pentingnya sains, ini pentingnya kajian, ini pentingnya ilmu perubatan. Kalau wujudnya pengasingan antara kedua ni masalah. Sebab itu contoh bila orang kata madu ayuhlah mengkelai buat madu ni. Siapa jual madu minta maaf. Tuan-tuan, madu bagus. Makanan sunnah. Dalam Al-Quran sebut. Ada surah lagi pasal lebah. Maknanya hebat kedudukannya. Tapi pasal apa bila ada seorang lelaki mai jumpa dengan Nabi SAW, dia makan, dia mengadu pada Nabi sakit perut. Nabi kata isqil asal. Makan madu. Dia mai kali kedua Nabi kata makan madu. Mai kali ketiga dia kata makan. Nabi kata kat dia, siapa sakit lagi ke? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata sadaqallah wa kadhiba batnak. Allah cakap betul, tapi perut engkau tu yang bohong. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya ada something wrong. Orang makan madu tapi makan cekedis. Orang utara panggil cekedis lah. Apa dia panggil? Jajan. Makan madu tapi makan jajan. Makan madu, makan fast food. Makan madu, Ajinomoto ni macam gula dia tuang. Lepas tu macam mana nak tally antara madu tu yang sihat, makanan sihat dengan ni? Makanan dalam kehidupan, makan benda tak bagus. Lepas tu nak ubat yang bagus. Madu. Tak boleh. Dia kena tally benda ni. Makan madu tak jaga kolesterol. Lepas tu marah, pasal apa jantung aku tak baik, aku dah makan madu. Aku dah makan habatus sauda, pasal apa tak baik lagi penyakit aku. Sedangkan Nabi sebut di dalam hadis, habatus sauda ni, kalau makan habatus sauda ni sangat baik untuk tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi bila orang cakap kan kata Nabi SAW, kecuali mati kan, habatus sauda ni ubat segala penyakit kecuali mati. Tapi nak bagi tahu tapi bila dia makan kolesterol, makan daging dengan lemak, sup tulang, kau teh tarik kau punya, teh tarik pertama ni, teh tarik hak potong lagi, teh tarik potong lagi satu. Orang tu dia cakap dalam kedai.
Teh tarik potong kaki maknanya apa? Maneh kau. Tuan-tuan, lepas tu balik-balik minum madu. Lepas tu marah. Apa ni madu aku makan tak bagus? Tak. Engkau tak jaga pemakanan kau. Engkau tak uruskan kehidupan kau. Tidur pukul 4 pagi, 3 pagi. Lepas tu bangkit pukul 8, lepas tu marah pasal tak sihat. Tak boleh. That's wrong. Sesuatu nak kena teli benda ni. Pemakanan dengan ini. Lepas tu ubat-ubatan, sama ada tradisional ke, sama ada ni, dia berdasarkan kajian dan analisa. Jadi ini tujuan dia untuk apa? Untuk menjaga nyawa manusia. Tuan-tuan, okey, ini dari perspektif yang saya cakap ni, perspektif apa? Melestari kehidupan. Yang agama ajak ni, signal, isyarat yang diberikan kepada dalil-dalil yang saya bacakan tadi, perspektif nak melestarikan kehidupan. Dari sudut yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi ringkas ni lah, masa saya dah habis tadi. Okey, dari sudut yang kedua, dia ni saya ringkas, sama juga objektif syariat juga untuk merealisasikan tuntutan maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa, tapi ini dari perspektif al-adam, dari perspektif menjaga daripada kemusnahan. Tuan-tuan dan puan sekalian, tadi dari perspektif mempromosikan kehidupan, okey, ini dari perspektif menjaga agar tidak berlaku kemusnahan. Contohnya hurmatul qatl, iaitu haramnya pembunuhan. Cukup jelas banyak dari dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Okey, terlebih masa 5 minit. Bagi masa 2 minit. Okey. Okey. Kemudian pensyariatan diyah. Diyah ni satu denda, iaitu kalau kita sebut oleh para alim, badlun nafs li suqutil qisas, iaitu pertukaran. Diyah ni satu barang pertukaran yang diberikan sebagai ganti kepada hukum qisas. Qisas ni seperti mana yang kita belajar tadi, kita akan sentuh sikit. Jadi ini tujuan dia apa? Nak bagi tahu manusia engkau ada denda. Sebab apa? Sebab engkau buat. Sebab tu dia ada qisas. Qisas ni pembalasan balik. Pembalasan balik ni kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun. Hayat. Dan pada hukum qisas itu ada kehidupan di sana. Ada kehidupan. Ini berkaitan dengan penjagaan nyawa. Pasal apa ada kehidupan? Sebab contohnya, bila orang yang bunuh orang, tuan-tuan, balas balik apa? Bunuh. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal udhuna bil-udhuni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sin wal juruha qisas. Dan telah kami tetapkan ke atas kalian semua, nyawa digantikan dengan nyawa. Bunuh gantikan bunuh. Kemudian wal aina bil aini, mata yang dicederakan digantikan dengan mata yang dicederakan juga. Kemudian telinga yang dicederakan, dia gigit putih ke apa ke, robek telinga ke, tuan-tuan, digantikan dengan hukuman yang sama. Al anfa bil anfi, hidung yang dicederakan juga digantikan dengan kecederaan yang sama. As-sinna bis-sin, gigi digantikan dengan mencederakan gigi yang sama. Wal juruha qisas, dan kemudian lagi kecederaan adalah hukum qisas baginya. Dalam ayat seterusnya apa kata Allah? Walakum fil qisasi hayat. Pada hukum qisas tu ada kehidupan. Sebab apa? Tuan-tuan, bila pembunuh tu dijatuhkan hukum bunuh, satu, dah tak ada orang nak bunuh orang. Bukanlah tak nak terus, maksudnya orang tu dah tak bunuh orang dah selesai dah. Satu. Keduanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menakutkan orang lain nak bunuh orang. Itu. Sebab tu kata Allah bagi isyarat yang sangat cantik. Ini kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika mana dia berikan tafsiran pada ayat ini, walakum fil qisasi hayatun. Sedangkan qisas ni kalau nak ikut bunuh mati, kurangkan kehidupan. Tapi kenapa Allah sebut hayah? Pada qisas ada kehidupan. Sebab apa? Sebab kita menakutkan orang untuk buat benda yang tak sepatutnya dia buat, jenayah yang dia buat. Sebab tu qisas padanya ada kehidupan, dan hukum qisas ni dia termasuk dalam maqasid syariah, menjaga nyawa. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dan demikian juga perkara-perkara yang lain lagi yang mungkin banyak. Cuma apa yang saya nak rumuskan di sini, tuan-tuan, apa yang kita mengaji pasal maqasid syariah ini perkara yang perlu dirilit dengan kehidupan.
Perbahasan ini perlu dirilik dengan kehidupan supaya kita melihat Islam itu dalam kacamata yang luas dan tidak terlalu sempit. Bukan kita meluaskan Islam, tak, Islam itu memang luas perbahasan dan cakupannya. Tapi bila kita berbahas, kita kena pastikan kita menyentuh urusan kehidupan manusia supaya Islam itu dia dekat dengan jiwa kita dan dekat dengan jiwa manusia. Saya kira cukup di situ dulu. Terlebih itu kurang untuk kasar bahasa, saya mohon maaf. InsyaAllah moga-moga ia bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.